bertemu kembali dalam niaga awani. Dan semalam kita melihat penutupan sesi untuk FPMK LCI menunjukkan prestasi yang memberangsangkan dengan kalau kita melihat peningkatan 1.24% setakat Khamis. Namun sepanjang minggu ini bagaimanakah prestasi FPMK LCI dan juga kaunter manakah yang menjadi tumpuan sepanjang minggu ini? Saya nak bersama dengan pengarah MIDF Research Syed Muhammad Kifni Syed Kamaruddin. Assalamualaikum. Terima kasih kerana bersama dengan kami pada jam ini. Pertama sekali, kalau kita melihat bagaimana prestasi FPMK LCI mungkin sepanjang minggu ini dan juga memandangkan ada banyak ataupun beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi pergerakan kaunter tertentu. Okey, waalaikumsalam. Terima kasih atas jemputan Astro Awani. Okey, berkenaan prestasi FPMK LCI sehingga penutup semalam, FPMK LCI naik melebihi 1.4% sepanjang minggu ini. Namun prestasi FPMK LCI di awal minggu ini bermula agak lemah, jatuh hingga hampir 0.9%. Faktor utama adalah berikutan penurunan harga komoditi seperti minyak mentah dan minyak sawit dari paras tinggi pada minggu lepas. Akibatnya harga saham-saham komponen FPMK LCI berkaitan komoditi juga mengalami penurunan. Kita recall balik harga pasaran komoditi utama pada minggu lepas berada pada aras rekod atau menghampiri rekod. Antara sebab utamanya adalah kebimbangan gangguan bekalan atau supply disruption minyak mentah berkait krisis geopolitik di Eropah. Namun pasaran komoditi sejurus selepas itu mula mengalami tekanan jualan pengambilan untung atas faktor penilaian semula prospek gangguan bekalan tersebut. Dan kini prospek gangguan bekalan adalah dianggapkan pada tahap kurang serius dari jangkaan sebelumnya. Dan dengan itu kita lihat bagaimana harga minyak mentah Brent yang melonjak ke paras menghampiri $140 setung minggu lepas, kemudiannya menjunam ke paras di bawah $100 pada minggu ini. Namun pagi ini saya lihat nampaknya ada sedikit lantunan. Sekarang Brent berkisar di paras $106 setung, tapi masih lagi di bawah paras tinggi minggu lalu. Dan minyak sawit mentah pula sekarang berada di paras 6,700 berbanding melebihi 7,500 pada minggu lepas. Namun kita lihat pada masa mendatang, going forward, kita expect harga-harga komoditi akan mula stabil atau consolidate dalam jangka masa dekat. Dan pada pertengahan minggu ini pula, kita lihat kembalinya minat belian para pelaku di pasaran equity tempatan. Lantunan atau rebound ini boleh disandarkan oleh sebab kenaikan harga saham di Wall Street. Dan kenaikan harga saham di Wall Street itu didorong oleh faktor-faktor seperti pengumuman data ekonomi yang baik dan juga reaksi positif kepada rancangan kenaikan kadar ataupun rate hike plan oleh Reserve Bank Amerika, US Federal Reserve. Pada hari Rabu lepas, Reserve Tuan menaikkan kadar faedah semalaman sebanyak 25 mata asas. Itu telah dijangka. Namun rancangan untuk menaikkan lagi kadar faedah sebanyak 6 kali sebelum tahun ini, itu adalah di luar jangkaan. Namun pasaran melihat rancangan tersebut sebagai tindakan yang agresif tapi positif kerana ia dilihat akan dapat meredakan tekanan inflasi semasa lalu menyokong pertumbuhan sebenar ekonomi atau real economic growth dalam jangka masa panjang. Dengan itu, kenaikan di Wall Street semenjak 2 hari lalu turut merangsang kenaikan pasaran equity tempatan dan juga serantau pada minggu ini. Dan kalau kita melihat kepada semua faktor yang disebutkan tadi, faktor tempatan, faktor antarabangsa dan juga faktor kenaikan kadar faedah oleh The Fed, BOE dan sebagainya, kaunter mana mungkin sepanjang minggu ini yang positif dan juga kaunter mana yang negatif sepanjang minggu ini? Okey, sehingga kini kaunter pembinaan dan juga teknologi mendahului kenaikan pada minggu ini dengan indeks sektor tersebut masing-masing naik melebihi 400 sepanjang minggu ini. Bagi kaunter pembinaan, kenaikan ini
didorong oleh pengumuman MRT Corp untuk membuka tender bermula bulan Mei akan datang untuk 5 pakej kontrak turnkey bagi projek MRT 3 bernilai melebihi 30 bilion ringgit. Ini adalah sebab utama kenaikan yang baik dalam kaunter-kaunter pembinaan bagi minggu ini. Manakala kenaikan kaunter-kaunter teknologi pula adalah seiring dengan lantunan dalam kaunter-kaunter teknologi di pasaran Nasdaq Amerika Syarikat. Selain itu, saham perbankan juga menunjukkan kenaikan yang baik dengan indeks sektor tersebut naik melebihi 3% sepanjang minggu ini. Manakala setakat tahun ini, year to date, indeks perbankan atau financial services dah naik hampir 8%. Ini menunjukkan ini menunjukkan keyakinan pelabur terhadap ekonomi negara, kerana kita tahu sektor perbankan ini adalah seperti saraf kepada sistem ekonomi. Oleh itu, kenaikan ini menunjukkan keyakinan pelabur terhadap naratif prospek pemulihan makro maybe pasca pandemik lah. Kita pun akan beralih ke transition to endemic phase dalam bulan depan. So ini menunjukkan keyakinan pelabur. Dan perlu juga dinyatakan pelabur asing bermula tahun ini berpusu-pusu memasuki pasaran tempatan. Kalau kita lihat daripada data aliran dana pada tahun lepas menunjukkan sepanjang seluruh tahun lepas kita menyaksikan outflow pengeluaran dari kalangan pelabur asing sebanyak 3 bilion. Tetapi setakat tahun ini baru 2 bulan lebih, tak cukup 3 bulan lagi, kita menyaksikan kemasukan sebanyak lebih 5 bilion, hampir 6 bilion. So sepanjang tahun lepas pengeluaran 3 bilion, tahun ini baru 2 bulan lebih, kemasukan hampir 6 bilion. Itu menunjukkan bagi kami itu ada satu signal, satu isyarat bahawa pelabur asing mereka buat atau dia membeli atau menerima naratif proses pemulihan ekonomi kita pada masa depan lah, pada masa yang terdekat. Dan di MIDF Research kita menjangkakan pertumbuhan GDP pada tahun ini akan menaik ke tahap 6%. Untuk counter negatif juga. Ada counter negatif. Counter negatif seperti saya ingatkan tadi bertumpu pada sektor peladangan lah. Berikutan penurunan harga minyak sawit mentah. Sepanjang minggu ini sektor ini, indeks sektor peladangan menunjukkan kejatuhan melebihi 4%. Okey. Terima kasih Syed Muhammad Kifni kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Kita akan terus berhubung dari masa ke masa untuk kita melihat bahawa pergerakan pasaran ini kerana banyak faktor mempengaruhi. Itu boleh kita lihat lagi kepada bagaimanakah jangkaan untuk melihat bahawa pelabur institusi tempatan kemungkinan akan menjual pegangan bergerak minggu hadapan, memandangkan dengan keputusan untuk pengeluaran KWSP ini untuk mencairkan segala pegangan yang ada. Itu juga kita akan bincangkan di masa hadapan. Terima kasih Syed Muhammad Kifni, Syed Kamaluddin, pengarah MIDF Research.